Okey, baru record. Okey, inilah yang dinamakan solat. Kat sinilah Ustaz tulis. Solat jamak dan qasar. Okey, maksudnya apa? Awak dah jamakkan dah kedua-dua solat ni. Awak dah jamakkan dah Zuhur dengan Asar. Awak dah himpunkan. Itu namanya jamak. Kemudian awak pendekkan daripada 4 jadi 2, daripada 4 jadi 2. Itu dinamakan qasar. Jadi awak dah gunakan jamak, awak dah gunakan qasar dalam waktu yang sama. Itulah dia. Jadi tak semestinya kita boleh jamak je, kita tak boleh qasar. Tak. Kita boleh buat dua-dua. Kita boleh jamak, kita boleh qasar. Jadi kita dah jamakkan asar dalam waktu Zuhur, kemudian kita dah kasarkan kedua-dua ni. Daripada 4 jadilah 2. Sama jugalah dengan Isyak ni. Maghrib dengan Isyak. Sama. Okey, jadinya selesai untuk itu, kita nak tengok. Jadi, kenapa kita ni boleh jamak dan kasar? Ini bukan kita buat suka-suka, tetapi dah ada dalam Al-Quran. Dalil bagi solat jamak dan kasar ni dah ada dalam Al-Quran. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah. Sadaqallahul azim. Jadi maksudnya apa? Jika kamu musafir dalam perjalanan di atas muka bumi, maka tidak mengapa atas kamu untuk memendekkan solat. Surah An-Nisa ayat 101. Jadi Allah dah terangkan dah. Jadi Allah dah bagi kita kemudahan untuk jamak dan qasarkan solat. Okay. Yang kedua pula adalah daripada hadis Nabi. Nabi pun dah kata, iaitu apa Nabi kata? Hiya sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Iaitu, ia solat qasar, suatu sedekah daripada Allah kepada kamu, maka terimalah sedekah tersebut. Rawahu Muslim. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata dekat sini, Allah dah bagi kita kemudahan dah. Jadi kan kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan ni, kita, maksudnya apa? Kita diberikan, maksud sedekah dekat situ, Allah bagikan kita keringanan, kemudahan. Jadi kadang kita dalam perjalanan ni susah nak cari tempat solat lah. Kadang berlaku jam lah, jalan sesak. Betul tak? Kadang-kadang kita balik kampung, contohlah dulu raya, kita balik kampung, jalan jam, betul? Jadi ketika dalam perjalanan tu, kita boleh jamakkan solat kita, kita boleh kasarkan solat kita. Okay. Kemudian kita nak tengok hikmah pula. Okay, kita nak tengok hikmah. Hikmah dekat sini adalah hikmah kebaikan. Kebaikannya Allah bagi kita untuk jamak dan kasarkan solat. Jadi yang pertama, untuk bagi kita pertolongan dan kemudahan kepada umat Islam ketika mereka berada dalam keadaan kesusahan. Kemudian yang kedua, mengingatkan umat Islam akan pentingnya ibadat solat dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, dapat menerima pemberian sedekah daripada Allah. Kalau kita tengok, ada join. Okey, 18 orang, ramai. Saya pakai skrin. Okey. Okey, jadinya hikmahnya apa? Kan Allah dah bagi kita boleh jamak solat, boleh qasar solat. Jadi takkanlah Allah dah bagi kita kemudahan jamak tu, Allah dah bagi kita kemudahan untuk qasarkan solat tu, kita masih tak solat. Betul tak Adli? Takkanlah kita nak senang-senang tinggalkan solat. Sedangkan Allah dah bagi pertolongan, Allah dah bagi kemudahan dah. Orang yang musafir, kalau dia dalam musafir, iaitu lebih daripada 90 km tu, dia boleh jamakkan solat dia. Dia boleh kasarkan solat dia. Kan kalau kita tengok lagi, ada tak kita pernah tengok orang yang solat duduk? Orang yang solat baring. Kan? Itu pula adalah keringanan kepada orang yang sakit. Walaupun dia sakit, dia tetap kena solat. Tetapi Allah dah bagikan rukhsah kepada dia, Allah dah bagikan keringanan kepada dia untuk solat. Contohnya lah dia sakit kaki, maka dia tak boleh nak berdiri untuk solat, betul? Jadi dia boleh duduk untuk solat. Kalaulah dia sakit yang terlampau, dia boleh solat, dia tak boleh solat duduk, maka dia boleh solat secara baring. Kita dah belajar tu kan. Maka Allah dah bagi keringanan dah kepada kita untuk solat tu. Okay, kita tengok lagi.
sebelum terakhir ni. Okay, kita tengok yang ini pula. Yang ini pula adalah orang musafir harus qasar. Jadinya, pertama sekali, kita nak tengok orang musafir yang jauh perjalanan dengan tujuan yang diharuskan, haruslah mengqasarkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Tetapi tidak harus pada maghrib dan subuh. Maksudnya tak harus ni tak boleh. Tak boleh kita qasar solat maghrib dengan subuh. Sebab apa? Maghrib ni 3 rakaat, subuh ni 2 rakaat. Kita hanya boleh buat solat yang 4 rakaat sahaja. Okay. Kemudian, dimaksudkan dengan jauh perjalanan ialah sekira-kira 2 hari perjalanan. Ini apa? Ini untuk orang yang zaman dulu lah. Ketika dulu tak ada kereta, tak ada transport, motor apa semua kan. Jadi, dianggarkan perjalanan tu macam mana? Dianggarkan iaitu perjalanan itu iaitu 2 malam atau sehari semalam perjalanan unta yang membawa barang-barang dagangan berat di atas belakangnya. Itu dululah naik unta kan. Sekarang ada ke lagi kalau kita balik kampung naik unta? Tak ada. Ada ke yang balik kampung naik unta, Mia? Tak ada. Jadinya kita kan naik kereta, maka kita kira jarak dia tu. Jaraknya maka dalam kitab awak ni dia kata apa? Lebih kurang 90 km. Maka kalau kurang daripada 90 km, boleh ke kita nak jamak dan qasar? Tak boleh. Bukan boleh kan, Ain? Tak boleh kita nak jamakkan solat kita. Tak boleh kita nak qasarkan solat kita kalau kurang daripada 90 km. Okey, last sekali sebelum kita habis, kita nak tengok iaitu pengiraan mula musafir. Jadinya, kita nak kira permulaan musafir kita macam mana? Okey. Andai katalah kita dekat sini. Ya, Ustaz conten. Boleh kat situ tak? Okey. Jadinya, kita rumah dekat sini. Kemudian, ni rumah awak. Kemudian, awak nak bergerak ke kampung. Senanglah kita ambil kampung kan? Kita ambil kampung. Kampung awak dekat sini. Ni Ustaz cerita secara ringkas je. Okay, jadi yang pertama sekali, awak kena pastikan jarak awak itu adalah 90. Aku tak boleh tulis macam ni. Awak kena pastikan awak punya jarak adalah 90 km. Itu yang pertama. Okey. 90 km. Okey. Kemudian kita dah pastikan 90 km. Barulah kita boleh jamak dan qasarkan solat tu. Okey. Kemudian, jadi macam mana kita nak kira? Ini adalah rumah. Ini adalah kampung. Jadi, awak menetap kat mana? Awak menetap kat rumah ke menetap kat kampung? Awak menetap tempat tinggal awak adalah dekat rumah. Yang awak nak tuju adalah kampung. Jadinya, bila awak musafir ni adalah apabila awak daripada rumah, awak pergi ke kampung. Awak masih musafir ke? Awak dah sampai kampung ni, awak dah tak musafir? Cuba jawab. Ustaz nak tanya Mia lah. Cuba jawab Mia. Kalau kita dah sampai kampung tu, kita masih musafir ke? Kita dah tak musafir? Dah tak? Tak. Okey, Adli. Cuba jawab Adli. Kalau kita daripada rumah, kita pergi kampung. Masa kita dah sampai kat kampung tu, kita musafir ke? Kita tak musafir dah? Angguk ke geling? Angguk, musafir lagi. Okey, kita ambil jawapan Adli kerana jawapan Adli tu betul. Okey, jadinya daripada rumah, kita pergi ke kampung, kita dikira masih musafir. Di sini dikira sebagai musafir. Musafir ni orang yang dalam perjalanan. Jadi bila kita dah tak dikira musafir adalah apabila kita dah sampai dekat tempat tinggal kita semula. Bila kita dah balik semula ke rumah,
barulah kita tak dikira sebagai musafir. Jadinya, bila kita pergi ke sini, masih dalam kat sini lagi, kita masih boleh buat solat jamak, kita masih boleh buat solat qasar. Lepas tu kita nak balik kampung ni pula, perjalanan balik ni. Dalam perjalanan balik ni, kita masih boleh lagi buat solat jamak, kita masih lagi boleh buat solat qasar. Dah sampai rumah, dah tak boleh. Dah tamatlah perjalanan kita, dah tamatlah kita punya solat jamak dan solat qasar tersebut. Faham? Okey. Jadi Ustaz teruskan lagi, sikit lagi, iaitu bila kita dah buat macam ni, adakah ianya tak ada tamat adakah ianya boleh dilakukan seberapa lama? Jadinya kita hanya boleh buat solat qasar, jamak dan qasar ini adalah pada 3 hari sahaja. Maksudnya bila masuk hari keempat dah tak boleh dah. Okey, maksudnya macam ni. Okey. Awak daripada sini, awak daripada rumah, Ustaz ambil ni. Okey, awak daripada rumah, awak nak pergi ke kampung. Ini dinamakan perjalanan pergi. Andai katalah perjalanan pergi awak ni memakan masa selama 1 hari. Contoh kampungnya jauh kat Kelantan. Lebih kurang 1 hari jugalah pergi naik kereta, berhenti apa semua, singgah sana singgah sini, maka perjalanan awak nak ke sini ni jauh, memakan selama 1 hari. Jadi itu tak dikira dalam 3 hari ni, itu dikira perjalanan pergi. Kemudian awak dah ada kat kampung dah sini, dah ada kat kampung, maka bila dekat kampung ni tempohnya adalah selama 3 hari sahaja. Kalaulah awak nak menetap selama 4 hari, awak tak boleh jamak, awak tak boleh qasar. Tetapi ianya mestilah 3 hari sahaja. Tak termasuk yang pergi ni tadi. Tak termasuk juga perjalanan balik ni. Contohnya lah, awak dah pergi sini, awak daripada rumah, dah pergi ke kampung. Jadi, perjalanan ni 1 hari. Dekat kampung 3 hari. Balik ke rumah semula ni 1 hari. Jadi, jumlah semua kan 5 hari. Boleh ke jamak qasar? Boleh. Sebab apa? 2 hari ni pergi, 1 hari pergi, 1 hari balik, dia tak termasuk dalam ni. Awak mestilah ada dekat kampung ni, dekat tempat yang awak tuju ni adalah 3 hari sahaja. Tak boleh lebih daripada ini. Macam tu. Okey. Soalan Ustaz lah satu. Untuk siapa ya? Aziza. Okey. Kalaulah awak nak balik kampung. Awak balik kampung ni. Tetapi kampung awak tu kurang daripada 90 km. Boleh ke awak buat solat jamak dan solat qasar? Angguk ke giling? Angguk. Kalaulah kita balik kampung kita tu kurang daripada 90 km. Kita duduk kat Kulai. Kita nak pergi kampung kita dekat mana? Dekat Bandar Putra je. Boleh ke kita jamak qasar? Tak boleh lah. Sebabnya perjalanan tu kurang daripada 90 km. Ataupun kita nak pergi kampung kita. Contohlah kampung kita sekarang. Kita duduk kat Kulai. Kampung kita dekat dekat mana kat JB lah. Dekat JB. Masih lagi kurang 90 km, betul tak? Tetapi dia memakan masa perjalanan kita berjam-jam. Contohnya awak daripada Kulai nak pergi JB, tapi awak makan masa tu 3 jam awak pergi. Lama perjalanan tu, pergi balik kampung. Boleh ke jamak? Boleh ke qasar? Jawapannya tak boleh. Walaupun perjalanan tu memakan masa yang lama 3 jam. Tetapi bila awak tengok balik, dia kurang 90 km. Tetap tak boleh kita nak buat jamak, tak boleh nak buat qasar. Kan? Okey. Jadi itulah untuk hari ini. Macam mana kita nak buat jamak, macam mana kita nak buat qasar, macam mana kita nak faham iaitu jamak dan qasar tu. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tutup kelas kita? Nanti kita sambung lagi hari esok lah. Hari esok, hari Khamis, ada 5 makwah 1, 5 makwah 2.
Dua-dua ada. Jadi insya-Allah esok pun kita sambung ibadat ni. Kita habiskan tu. Okey. Tak pun kita buat lain lah. Sebab makwah satu tak buat lagi ni. Okay, ada apa-apa soalan Syazwani ke? Siapa lagi? Bukan Kairin. Iris ke? Ada nak tanya apa-apa? Tak faham ke? Adli ada nak tanya apa-apa, Adli? Ustaz punya mic ke tak dengar? Awak ada cakap, Kejap, Oh, tak ada. Ada yang cakap ke? Sebab Ustaz macam tengok ada suara. Tapi Ustaz tak dengar apa-apa. Adli ada cakap tak? Okay, kejap. Cuba